Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Diharap Hari Raya Norma baru ini dapat melahirkan rasa kesyukuran murid-murid. Hari ini, cikgu akan mengajar kesinambungan tajuk bahagi iaitu tajuk bahagi lagi. Pengajaran dalam video ini berdasarkan sukatan pelajaran KSSR Buku Teks Matematik tahun 2. Murid-murid bolehlah merujuk muka surat 109 sehingga 114. Bagi yang baru menonton channel cikgu ini, bolehlah tekan subscribe dan loceng untuk notifikasi video yang baru dan lain. Ada 7 keping kad. Kad itu dibahagikan sama banyak kepada 2 orang murid. Berapakah seorang murid dapat? Berapakah bakinya? Mari kita lihat cara pengiraan dalam bentuk lazim. Soalan nombor 1, 7 bahagi 2 sama dengan 7 ini dikenali sebagai jumlah ataupun dividen. 2 ini dikenali sebagai pembahagi. Cikgu akan tunjukkan cara pengiraan bentuk lazim. Langkah pertama, kita akan lukis dahulu simbol bahagi. Kemudian kita akan masukkan jumlah atau dikenali sebagai dividen ini di bahagian sebelah dalam atau di sebelah kanan. Dan pembahagi iaitu 2 di sebelah kiri atau di bahagian luar. Kemudian kita akan rujuk sifir 2. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Jadi kita akan lihat 7. 2 darab apakah yang hasilnya hampir dengan 7 dan kurang daripada 7. Kita rujuk sifir 2. Hampir dengan 2 kurang daripada 7. Ya, yang ini. 3 darab 2 sama dengan 6. Kita ambil yang ini. 3 kita akan tulis di bahagian atas 7. Dan hasil darab 3 darab 2 iaitu 6, kita akan tulis di bahagian bawah 7. Kemudian kita akan lakukan penolakan. 7 tolak 6, jawapannya 1. Jadi kita akan lihat bagi 1 ni. 1 ini kecil daripada pembahagi iaitu 2. Jadi kita tak boleh nak bahagi. Sekiranya tak boleh nak bahagi, kita akan berhenti di sini dan jawapannya adalah 3 bagi 1. Ada 20 biji mangga. Longgokkan 6. Berapakah longgok mangga? Berapakah baki mangga? Mari kita lihat cara pengiraan bentuk lazim yang melibatkan nilai puluh iaitu 20. Soalan nombor 2, 20 bahagi 6 sama dengan 20 adalah jumlah ataupun dividen. 6 adalah pembahagi. Cikgu akan tunjukkan lagi cara pengiraan bentuk lazim. Langkah pertama, kita akan lukis dahulu simbol bahagi. Kemudian kita akan masukkan jumlah atau dividen di bahagian sebelah dalam atau di sebelah kanan 20. Pembahagi di sebelah kiri atau bahagian luar. Kemudian kita akan rujuk sifir 6 untuk menyelesaikan masalah ini. 1 darab 6, 6. 2 darab 6, 12. 3 darab 6, 18. 4 darab 6, 24.
Kita lihat dahulu nombor yang bahagian hadapan ya. 2. 2 terlalu kecil untuk dibahagikan dengan 6. Jadi tak dapat. Kita gunakan nombor di belakang sekali. Dua nombor yang kita gunakan 20. Jadi 20 ni boleh dibahagi dengan 6. Jadi kita akan ambil 20. Jadi 6 darab apakah yang hasil darabnya hampir dengan 20? Jadi kita akan rujuk sifar 6. Yang hampir dengan 20 dan kurang daripada 20. Jadi kita akan dapat 18. Kita tak boleh ambil 24 kerana 24 terlalu besar. Tak boleh nak tolak dengan 20. Kalau kita ambil 12 terlalu kecil. Jadi yang paling hampir adalah 18. Kita ambil 18. 3 ni kita akan letak di atas sifar. Kita tak boleh letak di atas 2 kerana kita menggunakan 20. Jadi kita akan letak di bahagian atas sifar. Kemudian hasil darab 3 darab 6 iaitu 18 kita akan tulis di bahagian bawah. Pastikan nilai tempat betul iaitu sa dan puluh. Kalau nilai tempat salah, penolakan akan menjadi salah. Jadi kita akan mula menolak. Kita menolak mestilah daripada bahagian belakang ke hadapan. Jadi kita akan tolak daripada belakang dahulu. Sifar tolak 8 tak boleh. Jadi kita akan pinjam 2 di bahagian puluh ini. Pinjam 1. Jadi 2 menjadi 1. Satunya akan dipinjamkan kepada sa. Jadi sifar ini tadi akan menjadi 10. 10 tolak 8. 2. 1 tolak 1. Sifar. Jadi kita tengok lagi bakinya 2. 2 ini nilainya kecil daripada pembahagi iaitu 6. Sekiranya nilai ini kecil daripada 6, kita tak boleh nak bahagikan lagi. Jadi kita akan berhenti di sini saja. Jadi jawapannya adalah 3 bagi 2. 3 bagi 2. Mari kita lihat contoh seterusnya. Contoh nombor 3. Bahagikan 15 dengan 4. Soalan nombor 3. 15 bahagi 4 sama dengan 15 adalah jumlah atau dividen. 4 adalah pembahagi. Langkah pertama, kita akan lukis dahulu simbol bahagi. Kemudian masukkan jumlah atau dividen ini di bahagian sebelah kanan atau bahagian dalam. Dan pembahagi 4 di bahagian luar atau di sebelah kiri. Kemudian kita akan rujuk sifar 4. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. 3 darab 4, 12. 4 darab 4, 16. Kita akan lihat dahulu nombor di bahagian hadapan dahulu. Iaitu 1. 1 tidak boleh dibahagikan dengan 4 kerana 1 ini terlalu kecil. Jadi kita akan gunakan kedua-dua nombor iaitu 15. 15 boleh dibahagikan dengan 4. Jadi kita akan rujuk sifar 4. 4 darab apakah yang hasilnya hampir dengan 15 dan kurang daripada 15? Kita lihat. Jadi 12. Kita tak boleh guna 16 sebab 16 ni terlalu besar. Kita tak boleh nak tolak. 15 tak boleh nak tolak 16 sebab 16 besar. Kita juga tak boleh nak guna 8 kerana 8 kecil sangat. Jadi kita akan guna nombor yang hampir sangat dengan 15 iaitu 12.
Jadi kita akan ambil 3 darab 4 sama dengan 12. 3 ini kita akan letak di atas 5. Kerana kita menggunakan 15. Dan hasil darab 3 darab 4 iaitu 12, kita akan tulis di bahagian bawah. Pastikan nilai tempat, sa dan puluh adalah betul. Barulah kita boleh membuat penolakan. Penolakan, cikgu ingatkan kita mesti bermula daripada bahagian belakang. Jadi kita akan mula dari bahagian belakang ini. 5 tolak 2, 3. 1 tolak 1, sifar. Jadi kita akan lihat bagi 3. 3 ini kecil daripada pembahagi 4. Apabila terlalu kecil ni, tak boleh tak boleh nak bahagi. Jadi kita akan berhenti di sini sahaja. Jadi jawapannya adalah 3 bagi 3. 3 bagi 3. Untuk contoh nombor 4, mari kita semak jawapan manakah yang betul. Soalan nombor 4, kira jawapan 43 bahagi 5. Antara dua ini, yang manakah yang betul? Daripada pemerhatian cikgu, jawapan yang betul adalah sebelah kiri ini. Kenapa pula jawapan di sebelah kanan ini salah? Mari kita rujuk sifir 5. Satu darab 5, 5. 2 darab 5, 10. 3 darab 5, 15. 4 darab 5, 20. 5 darab 5, 25. 6 darab 5, 30. 7 darab 5, 35. 8 darab 5, 40. 9 darab 5 adalah 45. Kita bincangkan di sebelah kiri cikgu dahulu. 43 bahagi dengan 5. 5 darab apakah yang paling hampir dengan 43? Kita rujuk sifir yang telah kita buat ni tadi. Jadi, yang di sebelah kiri cikgu ni, dia mengambil 8 darab 5 sama dengan 40. Ya, betul. Mengambil nombor yang paling hampir dengan 43 dan kurang daripada 43, iaitu 40. Jadi 8 diletakkan di bahagian atas dan hasil darab 8 darab 5 iaitu 40 diletakkan di bahagian bawah untuk penolakan. Jadi 43 tolak 40 baginya 3. 3 ini kecil daripada pembahagi 5. Jadi tidak dapat dibahagikan lagi. Jadi jawapannya adalah 8 bagi 3. Mari kita bincangkan yang di sebelah kanan cikgu ini. 43 bahagi dengan 5. Dividen di bahagian dalam, pembahagi di bahagian luar. Itu betul. Tetapi dia menggunakan 5 darab 7. 35 iaitu 7 darab 5 sama dengan 35. 7 diletakkan di bahagian atas, hasil darab 7 darab 5 diletakkan di bahagian bawah untuk penolakan. Jadi 43 tolak 35. 3 kecil, tidak dapat menolak 5. Jadi pinjam dengan 4 bahagian 10. Jadi 4 tolak 1 jadi 3. 1 dibagi pinjam kepada sa. 3. 3 ini menjadi 13. 13 tolak 5, ia betul 8. 3 tolak 3, sifar. Jadi 8, baginya 8. 8 ini adalah besar dibandingkan dengan pembahagi 5. Ini menunjukkan jawapan ini salah. Kita boleh lagi membahagi 8 ini dengan 5. Ini menunjukkan jawapan ini adalah
kurang tepat. Mari kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu contoh nombor 5, 47 bahagi 7. Soalan nombor 5. 47 bahagi 7 sama dengan. Ini adalah dividen dan ini adalah pembahagi. Langkah pertama seperti biasa kita akan lukis dulu simbol bahagi. Kemudian kita akan masukkan jumlah atau dividen ini di bahagian dalam 47 dan pembahagi 7 di bahagian luar atau di sebelah kiri. Di sini kita akan rujuk sifar 7. 1 darab 7, 7. 2 darab 7, 14. 3 darab 7, 21. 4 darab 7, 28. 5 darab 7, 35. 6 darab 7, 42. 7 darab 7, 49. Jadi, 7 darab apakah yang hasilnya hampir dengan 47 atau kurang daripada 47? Jadi kita akan rujuk sifar 7. Yang hampir dengan 47 dan kurang daripada 47 adalah 42. Jadi kita akan ambil 6 darab 7 sama dengan 42. Kita akan masukkan nilai 6 ini di bahagian atas 7. Dan hasil darab 6 darab 7 iaitu 42 kita akan letakkan di bahagian bawah 47. Pastikan nilai tempat betul iaitu 10. Barulah kita boleh melakukan proses penolakan. Penolakan mestilah bermula daripada bahagian belakang. Okey, 7 tolak 2, 5. 4 tolak 4, sifar. Kemudian kita akan lihat lagi. Bakinya 5 ini adalah kecil dibandingkan dengan pembahagi 7. Kalau bakinya kecil daripada 7, jadi kita tak boleh nak bahagikan lagi. Jadi kita akan berhenti di sini sahaja. Jadi jawapannya adalah 6 bagi 5. 6 bagi 5. Seterusnya, contoh nombor 6, 30 bahagi 8. Mari kita ikuti langkah pengiraannya. Soalan nombor 6. 30 bahagi 8 sama dengan. 30 adalah dividen ataupun jumlah, 8 adalah pembahagi. Langkah pertama kita akan lukis dulu simbol bahagi. Kemudian akan masukkan jumlah di bahagian dalam atau di sebelah kanan dan pembahagi di sebelah kiri atau di bahagian luar. Kemudian kita akan rujuk sifar 8. 1 darab 8, 8. 2 darab 8, 16. 3 darab 8, 24. 4 darab 8, 32. Kemudian kita akan lihat 30. 8 darab apakah yang hasilnya hampir dengan 30 dan kurang daripada 30. Jadi kita akan rujuk sifar 8. Yang hampir dengan 30 adalah 24 dan kurang daripada 30. Tak dapat nak ambil 32 sebab besar daripada 30. Jadi kita akan ambil 24. Jadi 3 darab 8 sama dengan 24. 3 ni kita akan letakkan di atas sifar.
Kerana kita menggunakan kedua-dua nombor tadi kan. Dan hasil darab 24 kita akan tulis di bahagian bawah 30. Pastikan nilai tempat betul iaitu 10. Barulah kita boleh membuat penolakan. Penolakan bermula daripada bahagian belakang. Jadi kita lihat sifar tolak 4. Tak boleh sebab sifar nilainya kecil daripada 4. Kita akan buat peminjaman dengan puluh. Kita pinjam dari 3 ni, 3 akan menjadi 2. 1 akan dipinjamkan kepada sifar yang bahagian sa ni. Jadi sifar ni akan bertukar menjadi 10. Jadi 10 tolak 4, 10 tolak 4, 6. Dan 2 tolak 2 adalah sifar. Kemudian kita tengok 6. 6 nilainya kecil daripada pembahagi iaitu 8. Jadi kita tak boleh nak bahagi lagi. Kalau tak boleh nak bahagi lagi, jadi kita akan berhenti di sini sahaja. Jawapannya adalah 3 bagi 6. 3 bagi 6. Contoh nombor 7, 40 bahagi 9. Soalan nombor 7, 40 bahagi 9 sama dengan 40 adalah dividen ataupun jumlah, 9 adalah pembahagi. Jadi, langkah pertama, lukis dulu simbol bahagi. 40 kita akan masukkan di bahagian dalam atau di sebelah kanan. Pembahagi 9 kita akan tulis di sebelah kiri atau bahagian luar. Kemudian kita akan rujuk sifar 9. 1 darab 9, 9. 2 darab 9, 18. 3 darab 9, 27. 4 darab 9, 36. 5 darab 9, 45. Kemudian kita akan lihat 9 darab apakah hasil darabnya hampir dengan 40 dan kurang daripada 40. Kita rujuk sifar 9. Yang hampir dengan 40 adalah 36 dan kurang daripada 40. Jadi kita akan ambil 4 darab 9 sama dengan 36. Nilai 4 kita akan letakkan di atas sifar kerana kita menggunakan kedua-dua nombor. Kemudian hasil darab iaitu 36 kita akan tulis di bahagian bawah untuk penolakan. Pastikan nilai tempat betul, sa dan puluh. Baru kita boleh melakukan penolakan. Okey, penolakan kita mesti mula daripada bahagian belakang iaitu bahagian sa. Jadi sifar tolak 6 tak boleh. Kita kena pinjam dengan puluh. Pinjam 1 dengan puluh, yang 4 akan menjadi 3. Pinjamkan 1 kepada sifar. Sifar ini menjadi 10. 10 tolak 6 kita akan dapat 4. Kemudian 3 tolak 3 kita akan ada sifar. Kemudian kita lihat pula 4. 4 ini kecil daripada pembahagi 9. Kita tak boleh nak bahagi. Kalau tak boleh nak bahagi, kita akan berhenti di sini sahaja. Jawapannya adalah 4 bagi 4. 4 bagi 4. Contoh yang terakhir ialah contoh nombor 9 di mana kita akan membahagi dengan pembahagi bernilai 10. Soalan nombor 9, A. 56 bahagi 10 sama dengan. Langkah pertama kita akan lukis dahulu simbol bahagi. Kemudian kita akan masukkan dividen atau jumlah di bahagian dalam atau di sebelah kanan.
dan masukkan pembahagi 10 di sebelah kiri atau bahagian luar. Jadi di sini kita akan rujuk sifar 10. 1 darab 10 sama dengan 10. 2 darab 10 sama dengan 20. 3 darab 10 sama dengan 30. 4 darab 10 sama dengan 40. 5 darab 10 sama dengan 50. 6 darab 10 sama dengan 60. 7 darab 10 sama dengan 70. 8 darab 10 sama dengan 80. 9 darab 10 sama dengan 90. Baiklah, ini kita lihat di sini. 56. 10 darab apakah hasilnya hampir dengan 56 dan kurang daripada 56? Jadi kita akan rujuk sifar 10 ni. Yang hampir dengan 56 adalah 50 dan kurang daripada 56 adalah 50. Jadi kita akan ambil 5 darab 10 sama dengan 50. 5 di sini kita akan tulis di bahagian atas 6. Dan hasil darab iaitu 50 kita akan tulis di bahagian bawah. Seperti biasa, pastikan nilai tempat betul, sa dan puluh. Baru kita boleh bahagi. Bahagi mulakan daripada belakang. 6 tolak sifar, 6. 5 tolak 5, sifar. Jadi jawapannya 5 baki 6. Jawapannya adalah 5 baki 6. Sekarang cikgu akan tunjukkan pula untuk soalan B. (84 bahagi 10 sama dengan) 84 adalah dividen atau jumlah. 10 adalah pembahagi. Langkah pertama, lukiskan dahulu pembahagi. Masukkan dividen atau jumlah ini di bahagian dalam. Pembahagi 10 di bahagian luar atau di sebelah kiri. Kemudian rujuk sifar 10. Dan lihat 10 darab apakah hasilnya hampir dengan 84 dan kurang daripada 84. Jadi kita akan lihat yang hampir dengan 84 dan kurang daripada 84 adalah 80. Jadi kita akan ambil 8 darab 10 sama dengan 80. Kita tulis 8 ini di bahagian atas 4. Dan hasil darab iaitu 80 di bahagian bawah 84. Pastikan nilai tempat betul, 10 baru boleh tolak. Jadi 4 tolak sifar, 4. 8 tolak 8, sifar. Jadi jawapannya 8 baki 4. Dan akhir sekali untuk C, 99 bahagi 10 sama dengan 99 adalah jumlah atau dividen, pembahagi juga sama, 10. Cikgu akan kirakan di sini ya. Okey, 99. Langkah pertama dulu, lukis dahulu pembahagi, simbol bahagi, kemudian masukkan jumlah di bahagian dalam 99, pembahagi 10 di bahagian luar. Kemudian rujuk sifar 10 dan lihat hasil darab yang hampir dengan 99. Tengok 90. Jadi kita akan ambil ini. 9 ini
kita akan tulis di bahagian atas, bahagian hujung atas ni. Dan hasil darab 9 darab 10 iaitu 90, kita akan tulis di bahagian bawah. Pastikan nilai tempat adalah betul, 10, baru kita boleh tolak. Okey, 9, mulakan penolakan dari bahagian belakang ke depan. 9 tolak sifar, 9. 9 tolak 9, sifar. Tengok pula 9. 9 ni kecil daripada pembagi. Tak boleh nak bahagi lagi. Kita berhenti di sini. Jadi jawapannya 9 bagi 9. 9 bagi 9. Baiklah, sekarang giliran murid-murid pula untuk mencuba latihan di dalam buku teks muka surat 115, bahagian cuba jawab. Sila salin soalan dan berikan jawapan yang betul. Sekian, terima kasih kerana menonton sehingga penghujung video ini. Sila share, like dan komen di bawah sekiranya membantu dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Stay safe. Kita mesti menang. Kongsi ilmu.